Lambat. Sihat semua hari ni? Alhamdulillah. Oh, semakin berkurang nampaknya. Ya? Makan angin. Allah, perut kembung nanti cik makan angin. Makin berkurang. Liza saya duduk belakang. Oh, tak apa sebab Kak Aisyah. Sebab Fitri. Okeylah. Apa dia? Pergi healing. Oh, kenapa? Dah masuk kuliah so Sakinah pun tak healing lagi ya? InsyaAllah. Hai. Kalau healing nak pergi mana tu? Okey. Muka surat apa kita hari ni? 478. Okey, kita selesaikan ya perbincangan di topik kita yang ke-12 bertajuk kenali diri anda terlebih dahulu. Minggu lepas bincang tentang apa, ingat tak? Bersyukur. Bersyukur sahaja. Apa dia? Mak Isa tak ada ni. Oh, Mak Isa go overseas. Masya Allah. Mak Isa go overseas Mak Isa, saya belum cuti lah dia. Ya Allah. Lawan toke. Tak apalah, pergilah mana nak pergi. Tak kisah. Okey, tentang bersyukur sahaja ke kita bincang minggu lepas? Ada tak perkara lain kita bincangkan? Itu je, syukur je. Apa dia Kak Sah? Tak terhitung nikmat Allah. Masya Allah. Balik syukur juga ya tu. Kak ni? Kondisi doa. Okey, cantik. Apa lagi? Kondisi doa ada berapa? 2? Macam tertinggal 1. 3. Kan? Kak ni? 3. Oh, maknanya isi kandungan doa. Isi kandungan doa tu dia mesti tidak ada dosa, tidak sesuatu yang berunsurkan, memutuskan silaturahim. Barulah masuk kepada 3 kondisi doa itu. Okey, pertama apa? 3 kondisi doa? Allah kabulkan. Betul tak? Okey, kemudian kedua, Allah tunda di akhirat. Yang ketiga, Allah gantikan dengan yang lebih baik. Masya Allah. Dah boleh balik lah semuanya. Alhamdulillah. Ingat belaka. So, Alhamdulillah ingat semuanya. Masya Allah. Dah tak apa, kita boleh balik dah. Okey baik. Hari ini kita akan sambung perbincangan tentang syukur ya. Pada minggu lepas kita bincangkan bahawa mereka yang bersyukur kepada Allah, yang sedar tentang kebaikan yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka akan bersyukur dalam keadaan yang sangat meluluhkan jiwa mereka sehingga tak mampu untuk mengucapkan kata-kata bagi merisasikan kesyukuran tersebut. Itu yang kita bincangkan. Yang mana dengan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan itu menjadikan mereka orang yang takut pada Allah, yang syukur kepada Allah, yang cinta dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi sekarang ni hari ni kita nak belajar tentang bagaimana kita nak memiliki rasa rasa yang sangat mendalam kesyukurannya kepada Allah setelah Allah berikan nikmat itu kepada kita. Jadi di sini ada 2 keadaan yang disebutkan kepada kita, iaitu kondisi demikian adalah hasil dari 2 pengetahuan yang mulia. Jadi apakah 2 pengetahuan yang mulia itu? Di sini dikatakan sebagaimana penjelasan di bawah ini. Pertama, pengetahuan hamba Allah tentang penciptanya yang
mencakupi kesempurnaan, kemurahan, kekayaan, kedermawanan, kebaikan dan rahmat Allah. Bermakna ilmu yang pertama ni tentang apa? Ilmu yang pertama ni tentang apa? Tentang apa macam? Kekuasaan Allah, betul. Satu kalimat, satu word yang saya nak dengar. Pencipta, betul. Lagi satu. Apa dia? Allah. Okey. Sebelum Allah? Esa. Betul-betul, semua betul. Okey. Pertama sekali yang perlu ada kepada kita ni dalam diri kita, pengetahuannya lah tentang Allah. Maknanya kita kenal Allah. Tadi Kak Ani kata Allah je kan, nak kenal Allah. Pertama, ilmu yang perlu kita miliki dalam keadaan kita nak ada rasa kesyukuran yang sangat mendalam sehingga ianya meluluhkan jiwa kita ini, ada rasa takut pada Allah, harap pada Allah, cinta pada Allah dengan semua nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Pertama sekali kita mesti kenal Allah. Itu maksudnya. Kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tadi dia kata pengetahuan hamba Allah tentang penciptanya. Jadi sekarang kita semua hamba Allah, maka kita mesti ada pengetahuan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, tu tentang pencipta kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana ia mencakupi kesempurnaan Allah, kemurahan Allah, kekayaan Allah, yang yang kedermawanan Allah, kebaikan dan rahmatnya juga. Dan ini semua merupakan satu bentuk pengakuan kita bahawasanya yang baik itu iaitu semua kebaikan berada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini semua kita panggil sebagai sifat Allah. Sebagaimana dalam surah Al-Hasyr, kalau kita buka dalam surah Al-Hasyr pada ayat yang ke maaf. Dalam surah Al-Hasyr pada ayat yang ke-22 hingga ke-24. Okey, boleh kita buka surah Al-Hasyr ayat 22 hingga 24. Jumpa tak? Jumpa? Dah buka? Okey. Dah buka semua ya? Okey, baik. Jadi dalam ayat ini menceritakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita baca surah Al-Hasyr, pada ayat yang ke-22 di situ, ayat yang ke-22, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Huwallahu alladhi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Ini ayat yang pertama menceritakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-22. Maksudnya ialah dialah Allah yang tidak ada Tuhan melainkan dia. Maksudnya Allah itu Esa. Allah itu Maha Esa. Jadi kalau kita tanyalah kepada sesiapa saja, apa yang anda tahu tentang Allah? Apa yang kita tahu tentang Allah? Pertama sekali kita kata Allah itu Esa. Tidak ada dua. Itu pengenalan tentang Allah yang kita pegang sampai bila-bila. Maka sebab itu ayat ini dimulakan dengan sifat Allah yang Esa. Yang mana dia kata, Huwallahu allazi la ilaha illahu. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan melainkan dia. Kemudian Allah terangkan lagi tentang sifatnya alimul ghaibi wasyahadah. Allah itu maha mengetahui perkara yang ghaib dan perkara yang nyata. Jadi sifat Allah, kita kenal Allah, Allah tu maha mengetahui. Mengetahui yang apa? Iaitu perkara yang ghaib dan juga perkara yang nyata. Yang ghaib maksudnya perkara yang kita tak nampak tapi Allah Subhanahu Wa Taala nampak dan Allah tahu. Kenapa Allah tahu? Sebab Allah yang menciptakan.
Dia begitu. Kalau yang nyata ni pun kita kata tak semua perkara yang kita tahu. Yang nyata maksudnya yang kita boleh nampak dengan mata kepala kita, yang kita ada ilmu tentangnya. Tapi tak semua perkara yang nyata ni kita tahu. Namun Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui perkara yang gaib dan perkara yang nyata itu. Seterusnya yang kedua, yang ketiga, War-Rahmanur Rahim. Allah itu dia Maha pengasih dan penyayang. Ini sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang berikutnya yang disebutkan dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-22 itu. Jadi pada ayat yang ke-22 tu ada berapa sifat Allah yang bila kita baca tu kita kenal, oh Allah tu begitu keadaannya. Pertama tadi Allah Maha Esa. Okey. Surah Al-Hasyr ayat 22 ya. Saya buat macam ni. Surah Al-Hasyr ayat yang ke-22. Pertama sekali apa tadi sebutkan Allah itu Esa. Okey. Seterusnya yang kedua, Maha mengetahui. Tiga, Maha pengasih, Maha penyayang. Ni biasa baca dekat mana ni? Surah Al-Fatihah. Jadi kita kenal Allah. Pengetahuan yang pertama untuk jadi hamba Allah yang bersyukur dengan kesyukuran yang sangat dalam ialah kita mesti kenal Allah Subhanahu Wa Taala terlebih dahulu. Jadi dalam surah Al-Hasyr pada ayat yang ke-22 menceritakan kepada kita tentang Allah itu apa dan bagaimana. Maka sebutkan di sini Allah itu Maha Esa. Allah itu Maha mengetahui perkara yang gaib dan perkara yang nyata. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Kita masuk ayat yang ke-23. Ayat yang ke-23, apa disebutkan? Wallahu allazi la ilaha illahu. Sekali lagi, pada ayat yang ke-23, Allah Subhanahu Wa Taala menekankan tentang sifatnya yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan melainkan Dia. Kemudian Allah kata apa? Wal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Banyak lagi sifat-sifat Allah yang disebutkan di dalam ayat ini. Subhanallahi amma yushrikun. Jadi, yang Esa tu saya letak sini satu ya, saya tak letak lagi pada ayat yang 23. Seterusnya disebutkan bahawa Allah tu huwal malikul quddus, iaitu Allah yang menguasai. Maha tak payah ulang lagi lah ya. Faham-faham lah ya. Allah itu maha menguasai Al-Malik. Kemudian Al-Quddus. Al-Quddus maksudnya ialah yang maha suci. Letak jugalah maha. Okay. Dah dalam tafsirnya letak maha kan. Ni macam Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbir. Okay. Allah maha menguasai, maha suci, maha apa yang assalam. Maha sejahtera. Sejahtera tu maksudnya ialah Allah itu selamat dari segala kekurangan dan keaiban. Jadi maknanya Allah tidak ada kekurangan pada Allah. Jadi Allah selamat daripada hal-hal yang aib, hal-hal yang kurang. Seterusnya Al-Mu'min maha memberi keamanan. Kejap ya, saya tulis bahasa Arab lagi senang lah.
Bahasa Melayu ni panjang lah. Okey. Al-Muhaimin. Al-Muhaimin maknanya apa? Memelihara apa? Sekejap Al-Muhaimin tu maksudnya macam mengawal. Okey. Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Okay. Semua ni adalah sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah sebutkan dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-23. Kemudian bila masuk kepada ayat yang ke-24, Allah sebutkan beberapa lagi sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang mana Allah kata huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Jadi kita ada al-khaliqu. Al-Khaliqu tu maksudnya yang menciptakan. Seterusnya Al-Bari. Al-Bari maksudnya apa? Yang mengadakan. Perkara yang tak ada, bila Allah adakan, itu maksudnya Allah tu bersifat dengan Al-Bari. Okay, Allah maha mengadakan. Kemudian Al-Musawwir. Al-Musawwir Allah membentuk. Baik, seterusnya Allah tutup dengan Al-Aziz Al-Hakim. Al-Aziz maksudnya ialah Wahuwal Aziz, maha bijaksana. Al-Aziz tiada banding kan dan maha bijaksana. Kenapa suara aku? Okey, so kita ada 22, 23, 24 dalam surah Al-Hasyr yang mana semua ini merupakan pengenalan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun pengenalan tentang Allah. Senang kata, semua ini adalah sifat-sifat Allah. Bila kita baca ayat ini, kita kenal Allah itu Maha Esa. Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha mengetahui yang gaib dan juga yang nyata. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang dan seterusnya lah sampai kepada Al-Hakim, Allah itu Maha Bijaksana. Nanti boleh refer ya dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 22 hingga 23. Nanti balik buat homework sikit lah, boleh? Minggu depan Ustazah tanya ya, hafal ke tak? Boleh tak? Oh, terus kosong ya. Ya Allah. Dah lah kuliah akhir minggu depan terus kosong dah lah. Sedihnya. Janganlah gitu. Kena tanya je terus tak datang kuliah. Ya Allah. Ada berapa ni kat dalam ni? Semua ada berapa ni? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Betul tak? Saya kira. Betul tak Zah? 17? Betul tak ni? Ada kurang tak? 17 17. Okey. Hafal ya 17 ni boleh? Boleh Kak Siti? Boleh insya-Allah. InsyaAllah. Okey 17 ni hafal dulu. Kita ada berapa nama Allah yang biasa? 99. Alah ni baru 17. Yang 99 hafal ke tidak? Yang 99 tak hafal? Cik Ya hafal tak Cik Ya? Baca Cik Ya. Malu. Alah Cik Ya. Malu pula. 99 hafal takkan 17 hafal? Kak Zan je macam tengah ingat je. Aku hafal ke tak? 99. Nabi kata apa? Innalillahi, sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama Allah. Siapa yang menghafal, siapa yang ingat 99 nama Allah itu dakhalal jannah, dia masuk syurga kan. Jadi kita usahalah untuk ingat nama-nama Allah. Ini baru 17 saja. Okey lagi. Minggu depan saya tanya. Masih ya Ustazah? Masih ya Ustazah? Nak tanya juga. Orang dah kata tak nak datang pun nak tanya juga.
Okey, jadi 99 nama Allah, 17 nama Allah yang ada dalam surah Al-Hasyr itu tadi kan, ia merupakan satu permulaan lah kalau kita ingin lebih mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita ingat 17 ini terlebih dahulu, kemudian ada lagi nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang lain yang merupakan 99 itu, terbaiknya kalau dapat hafal, alhamdulillah. Hafal kemudian kita amalkan okay, dalam doa dan juga dalam kehidupan kita seharian. Kalau siapa nak belajar tu boleh pergi Masjid Kasim lah. Sebab kuliah saya kan tentang Asmaul Husna. Kita belajar tentang Asmaul Husna, bagaimana nak mengamalkan Asmaul Husna. Ya, perbincangan-perbincangan di kalangan para ulama untuk 99 nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Okey. Jadi ini kita kata merupakan satu pengakuan bahawasanya semua kebaikan ada di tangan Allah. Maka bila seorang muslimah dia tahu tentang 99 nama Allah ataupun 17 ni lah dulu kan, 17 yang ada pada nama Allah Subhanahu Wa Taala ini, bermakna kita kenal tentang sifat Allah itu bagaimana sehingga kita faham semua kebaikan yang ada adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata kebaikan itu berada di dalam kekuasaannya dan dia Azza wa Jalla memberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya serta dia menahannya dari siapa saja yang dikehendakinya pula. Maka itulah sifat-sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa Taala. Maka kita setiap hari kita bacakan nama-nama Allah Subhanahu wa Taala ini sebagai satu bentuk tauhid kita kepada Allah. Setiap pagi baca tak 100 kali? Tak. Tak apa, jujur, bagus. 100 kali baca apa tu? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nampak ya? Di dalam zikir itu mengandungi sifat-sifat Allah, pengenalan tentang Allah yang kita dianjurkan untuk baca 100 kali setiap hari. Nabi SAW bersabda, siapa yang baca 100 kali zikir itu setiap hari, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada dia dengan pahala 10 kanat selahu adla ashri riqabin. Bagi dia pahala 10 orang. 10 orang tak? Pahala seperti membebaskan 10 orang hamba. Okey, pertama, ada 4. Ada 4 keutamaan yang dimiliki bagi mereka yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hafal tak doanya? Hafal ya? Nak kena tulis ke tidak? Betul tak payah? Oh, yang depan tak payah, yang belakang payah ke tidak? Nanti Soso tak tulis, tak hafal lah. Komplain pula dekat office. Kan? Okey, ingat ya. Ni la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh baca sama-sama? Okey, sekali lagi. La ilaha illallah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali baca? 100 kali dalam sehari. Baik, Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nabi kata, Imam Al-Bukhari, Nabi SAW kata apa? Siapa yang baca fi yaumin mi'ata marrah, yang baca 100 kali dalam sehari, kanat lahu adla ashri riqabin. Bagi dia pahala seperti orang yang membebaskan 10 orang hamba. Pertama. Yang kedua, Nabi kata wa kutiba lahu mi'atu hasanatin, dan ditulis baginya 100 kebaikan. Okey, wa kutiba lahu mi'atu hasanatin wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'atin, dan dihapuskan darinya 100 keburukan. Seterusnya Nabi kata wa kanat lahu hirzan minasyaitan, dan bagi dia itu ialah perlindungan daripada syaitan. Jadi ada 4.
keutamaan bagi mereka yang membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okay, zikir itu mengandungi pengenalan tentang Allah. Ada sifat-sifat Allah. Pertama, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Maksudnya apa? Tidak ada Tuhan, La ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, wahdahu la syarikalah. Allah lah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Jadi kita kenal Allah itu Maha Esa, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Lahul mulku, bagi Allah itu kerajaannya. Okay, walahul hamdu, bagi Allah itu segala pujian. Kemudian akhir sekali, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan bagi Allah itu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah itu ialah maha segala sesuatu. Jadi itu merupakan satu pengenalan tentang Allah Subhanahu Wa Taala yang setiap hari kita baca 100 kali. Pertama, Nabi sebutkan keutamaan mereka yang membaca zikir tadi. Pertama tadi apa? Pahala seperti membebaskan 10 orang hamba. Yang kedua, Allah tulis baginya 100 kebaikan. Ketiga, Allah hapus 100 keburukan. Keempat, perlindungan dari syaitan. Ini penting yang nombor 4 ni. Sebab itu zikir ni merupakan antara zikir pendinding lah. Kita panggil zikir pendinding daripada gangguan jin dan syaitan. Kenapa ketawa? Perlindungan dari syaitan. Hadis riwayat siapa tadi? Imam Al-Bukhari. Okey, cantik. Jadi ini merupakan antara zikir yang kita baca sebagai satu bentuk pengenalan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana bila setiap hari seseorang itu dia baca, kita kenal Allah itu Maha Esa, tidak ada sekutu bagi dia. Allah itulah segala kerajaan bagi Allah, segala pujian bagi Allah, dan setiap sesuatu itu ialah atas kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kenal Allah itu begitu sifatnya, keadaannya. Setiap hari diulang zikir tersebut sebanyak 100 kali, maka Nabi kata apa? Orang itu dia dapat pahala seperti membebaskan 10 orang hamba. Kedua, seperti orang yang membaca zikir itu, Allah Subhanahu Wa Taala akan tulis untuk dia 100 kebaikan, hapuskan dari dia 100 keburukan, dan Allah akan lindungi dia daripada syaitan. Kita baca pada waktu pagi doa ini, zikir ini 100 kali sampailah ke petang harinya. Allah Subhanahu Wa Taala akan jaga. Ada juga pendapat ulama yang kata sampailah 1 hari itu. Okay, 24 jam Allah Subhanahu Wa Taala akan jaga kita daripada perbuatan jahat jin dan syaitan. Okey, dan doa ini juga kita baca setiap kali selepas kita solat. Tapi ada tambahan lafaz kan? Apa dia? Tambahan lafaz. Bukan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La mani alima a'taita wala main tembak aja, ya Allah ya Tuhanku. Betul Cik Ya, ni kalau masuk exam memang fail. Main tembak aja muslimah-muslimah ya, asal bunyi je. Tak salah lah, boleh je, tak salah. Cuma yang betul yang saya nak tu dia silap tu. La mani alima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta. Biasa baca tak? Yes. Apa dia? Oh, tulis, kena tulis. Oh, tadi tak ada tulis, kena tulis.
La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jad. Biasa dengar kan? Okey. Tapi belum hafal lagi. Belum hafal lagi. Okey, doa ini kita baca setiap kali selepas kita solat. Bermakna tadi kan kita gabungkanlah zikir yang pertama tadi kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu kita sambung la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Lepas tu apa dia? Itu doa yang lain. Ini hadis yang lain saya bawakan. Itu panjang lagi kakak. Lepas tu jangan baca tu nanti confuse makcik-makcik. Baru tambah belakang dah confuse. Kan baru tambah, ditambah lagi belakang dah confuse. Kita jangan tambah lagi. Okay, wala yanfa'u zal jaddi minkal jad. Ni hadis riwayat siapa ya? Tadi saya sebut dah? Belum sebut hadis riwayat siapa saya sebut ni? Belum? Oh, Bukhari juga. Tadi yang depan tu Bukhari kan? Okay, ni Bukhari juga. Sorry Ini silap, ni silap. Banyak sangat doa. Betul ke tak dia aku baca? Betul kan? Apa Sakinah? Terbalik. Sorry. Tu bawah. Tu bawah. Kau salah tulis, terbalik. Itulah kena check balik kan. La mani'a lima a'taita. Wala mu'tiya lima mana'ta. Baru betul. Tu kata macam asal macam lain macam ni. Kenapa tak betul kan? Diam je. Oh tak hafal. Okay. Tu kata asal macam lain macam je. Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u zal jaddi minkal jad. Okay, wala yanfa'u zal jaddi minkal jad. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dia sambung tau daripada yang ini tadi. Kan? Apa tadi baca? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jad. Jadi maksudnya di sini ialah
Sekejap Baik, hadis ini secara penuhnya Nabi SAW setelah setiap kali selepas solat fardu. Maknanya doa ini kita baca setiap kali selepas solat fardu. Kana yaqulu fi duburi kulli salatin maktubatin. Setiap kali setelah solat fardu, Nabi SAW membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jad. Jadi maksudnya ialah ya Allah, tidak ada yang menghalangi terhadap apa yang engkau beri dan tidak ada yang memberi terhadap apa yang engkau halangi. Wala yanfa'u zal jaddi minkal jadd, dan tidak berguna kekayaan dan kemuliaan kerana kekayaan dan kemuliaan itu adalah daripada engkau. Jadi ini Nabi SAW praktikkan setiap hari. Nabi SAW baca setelah solat fardu tu. Tadi zikir yang pertama kita dapati ada banyak kan keutamaannya kan, tentang uh, tentang penjagaan daripada jin dan syaitan. Kemudian bila kita masuk pada ayat ataupun pada zikir yang berikutnya yang kita baru tulis tu tadi kan, di sini menunjukkan tentang bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kalau Allah Subhanahu Wa Taala dia nak beri, tak ada sesiapa yang boleh halang. Itu yang kita belajar daripada zikir tu. Dan kalau sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala tak nak beri, maka itulah kita kata tak ada orang pun boleh halang. Jadi kalau kita memiliki kekayaan, Nabi kata dalam doa ini, ia tidak memberi manfaat kepada kita kerana kekayaan itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita rujuk dalam perbincangan kitab Tuhfatul Ahwazi tentang lafaz yang terakhir itu, iaitu la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Tidak ada kekayaan ataupun tidak bermanfaat kekayaan itu melainkan kekayaan kerana kekayaan itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bermakna ialah orang yang kaya dia tak dapat menikmati kekayaan tersebut kerana apa? Yang boleh dia manfaatkan hanyalah amal soleh. Jadi kalau kita kaya, bukan kita kata kita ni tak boleh nak menikmati kekayaan itu. Tetapi yang kita faham daripada doa itu ialah kalau kita nak menikmati kekayaan yang kita miliki, seseorang dia mesti melaksanakan amal soleh. Kerana kalau kita dah buat amal soleh, kekayaan yang kita ada, kita akan lakukan ia dengan sebaik-baiknya. Dengan kekayaan itu kita akan bersedekah. Dengan kekayaan tersebut kita akan membantu orang lain. Dengan kekayaan tersebut kita akan bayar zakat dan sebagainya. So inilah yang dimaksudkan daripada doa yang di penghujung itu. Sebab kalau kita fikirkan secara maksud yang umum kan, kenapa pula kalau kita ada kekayaan dia tak memberi manfaat, sedangkan kita ni mesti menggunakan kekayaan itu untuk manfaat diri kita. Tapi kalau kita rujuk kepada syarah di kalangan para ulama hadis, mereka katakan bukan maksudnya secara harfan biharfin begitu. Bukan kita terjemah secara satu-satu begitulah. Yang kita faham ialah kalau kita ada kekayaan, kekayaan itu tidak memberikan manfaat bagi diri kita apabila kita tidak beramal soleh dengan kekayaan tersebut. Itulah baru tepat cara pentafsiran daripada hadis ataupun zikir itu tadi. Yang penting Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya, dia kata apa? Istihbab hazal zikir. Zikir ini dianjurkan untuk dibaca setiap kali selepas solat kerana apa? Limashtamala alaihi min alfazit tauhid. Kerana zikir ini ianya mengandungi lafaz-lafaz tauhid. Pengenalan tentang Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi. Sebab tu sengaja saya bawakan zikir ini kerana kita sedang bincangkan tentang pengetahuan tentang Allah. Kita belajar pada hari ini untuk betul-betul mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan dengan penuh
sepenuh hati. Yang tadi kan kalau kita baca pada minggu lepas, dengan hati yang sangat luluh itu tadi, pertama mesti kenal Allah. Dan kita ni biasanya, kita baca zikir-zikir yang mengandungi sifat-sifat Allah, pengenalan tentang Allah. Cuma kadang-kadang kita ni tak perasan yang kita baca tentang zikir-zikir itu. Contoh tadi kan, zikir yang kita baca 100 kali dalam sehari, itu adalah zikir yang mengandungi tauhid, iaitu rasa ketauhidan, rasa pengesaan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala yang dimuatkan dalam satu zikir. Jadi begini ya, penting bila setiap kali kita baca zikir, kita kena faham kenapa kita baca zikir itu. Jangan kita main amalkan sahaja. Kalau ada orang dia ajarkan kepada kita dengan zikir, kenapa saya kena baca zikir ni? Boleh tanya gitu? Ke takut nak tanya? Mesti tanya, kenapa saya baca zikir ni? Ada tak dalil? Ada tak Nabi ajarkan? Itu penting sebab zikir ni doa ya. Doa yang mana kita minta pada Allah. Pada kuliah mana saya kata? Dekat MKS lah saya kata. Kita ni kalau kita buat sesuatu, kita kena minta pada Allah. Kita tak boleh minta kepada makhluk. Jadi bila kita berzikir, zikir tu kita kena pastikan zikir ni dia adalah sesuatu yang memohon kepada Allah ataupun tidak. Sebab kadang-kadang zikir ni dalam bahasa Arab, kita tak faham maksudnya. Sebab tu, bila saya baca zikir ni kan, kita nak cuba relatekan dengan pengetahuan tentang Allah tu tadi. Sebab apa? Zikir tu tadi, dia adalah lafaz-lafaz yang merangkumi sifat Allah yang Maha Esa, sifat Allah yang Maha Berkuasa, sifat Allah yang menentukan sama ada kita layak diberi ataupun tidak. Macam tadi kan, Allahumma la mani'a lima a'taita. Bila Allah Subhanahu Wa Taala dia nak beri, tak ada orang yang boleh halang. Itu adalah sifat Allah, kita belajar. So kita faham bahawa Allah itulah yang Maha menentukan. Kalau Allah tak nak beri, kita minta dengan siapa pun, dia tak akan beri pada kita. Begitu keadaannya. Kemudian kalau Allah nak halang perkara tersebut, memang orang lain tak boleh beri. Itu keadaan yang perlu kita faham tentang Allah Subhanahu Wa Taala, tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu di sini kata apa? Segala puji bagi Allah atas ketentuan ini, sungguh pujian yang ditujukan kepadanya ini adalah pujian yang paling utuh dan sempurna. Jadi atas sebab itu di sini segala puji itu hanya pada Allah, dan setiap hari kita baca 100 kali pujian itu hanya pada Allah dan tidak ada pada lainnya, yang kita tuju hanyalah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu yang pertama. Pertama tadilah tentang kenal Allah. Baru kita akan ada rasa kesyukuran yang sangat tinggi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang kedua ialah pengetahuan hamba tentang hakikat dirinya. Maksudnya kenal diri sendiri. Okey. Pertama tadi kenal Allah, kedua kenal diri sendiri. Semua kenal diri sendiri ke tak kat sini? Tak kenal? Kesiannya. Tak kenal diri sendiri? InsyaAllah. InsyaAllah tu tak confirm ke? Macam mana? Kenal tak diri sendiri? Kenal? Ing pun nak kering dah hujung tahun ya. Okey, dah settle nombor 1. Kenal Allah, sekarang kita masuk kepada kenal diri sendiri. Tadi saya tanya kenal diri sendiri ke tidak? Cik Ana, macam mana? Kenal. Apa yang Cik Ana kenal tentang diri Cik Ana? Tentang sifat Cik Ana. Okey, sifat Cik Ana apa? Oh, punya abang, Masya Allah. Subhanallah. Bagus jadi mak mertua ni. Tapi tak ada, dia tak ada kosong lagi. Okay. Lagi apa Cik Ana? Suka tolong orang, Masya Allah. Baik-baik saja. Ada yang jahat tak Cik Ana? Tak payah cakap lah. Okey. Mak Jah kenal tak diri Mak Jah? Macam mana? Kenal. Apa dia?
Lembut, oh betul juga. Lembut, Ustazah, terima kasih atas ilmunya, Masya Allah. Betul, saya percaya orang yang lemah lembut tak pernah marah ke? Marah, marah juga. Kalau marah mesti menakutkan ya? Betul, orang lembut je begitu. Kalau marah je mesti menakutkan, macam saya juga. Nak juga Ustazah Sakinah ni. Macam saya juga, saya memang saya jarang marah, tapi kalau dah marah memang menakutkanlah. Dia tak ada apa tu nak patah-patah balik. Jadi jangan main-main. Okey, sekarang ini kita nak bincang tentang kenal diri kita sendiri. Tetapi satu perkara yang paling utama bila kita nak kenal diri sendiri ni lah, bukan tentang sifat kita. Yang kita nak tahu ialah sekarang ni, kita ni pertama yang menjadi topik pertama ialah kita hamba Allah. Itu dia. Okey, kita hamba Allah. Itu merupakan satu main ataupun kita kata satu perbincangan utama dalam poin ini untuk beritahu kepada kita siapa pun kita, lemah lembut macam mana, penyabar macam mana, kan? Penyayang macam mana pun kita semua memegang title yang sama iaitu hamba Allah. Jadi sebab tu dia kata begini, pengetahuan hamba tentang hakikat diri kita. Hakikat diri kita sebagai hamba Allah yang tak boleh naik kepada standard ataupun status sebagai Tuhan selama-lamanya. Memang tak boleh naik. Sebab apa tadi kita dah kenal tentang Allah Subhanahu Wa Taala yang maha segala-galanya. Bila kita lihat pada pengenalan yang pertama tadi kan, pengetahuan yang pertama, iaitu kenal Allah. Kemudian kita lihat pada diri kita sendiri. Adakah kita berada pada tahap yang pertama tu tadi? Tak mungkin. Sebab Allah itu Maha Esa. Kita tak Maha Esa. Kan? Kalau Sakinah gini ada banyak Sakinah macam gini. Betul. Kan? Selalu orang kata, Ustazah, ada orang tu muka macam Ustazah. Kat mana nampak tu? Sebiji. Macam gitu kan. Sebiji macam Ustazah. Aku fikir sebiji macam aku. Tak adalah, saya gini je. Tak ada orang lain macam saya. Tetapi yang kita nampak, ada orang yang mungkin iras-irasnya macam kita. Itu menunjukkan bahawa kita ni hamba Allah. Betul tak? Kalaulah orang kata, dia pandai kau, tapi tak boleh nak challenge maha mengetahuinya Allah. Betul tak? Kita pandai macam mana pun kita tahu hal itu saja. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala maha mengetahui segala-galanya. Yang gaib dan juga yang nyata. Kita mungkin tahu yang nyata sahaja. Tapi kita tak tahu perkara yang gaib. Perkara yang gaib itu adalah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi sebab tu kita nak kata diri kita, pengetahuan tentang hakikat diri kita sebagai hamba tu, dia tak mungkin naik pada hakikat yang pertama. Iaitu hakikat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa kita dah kenal Allah Subhanahu Wa Taala tu begitu dengan keadaan sifat-sifatnya. Jadi dia kata begini ya, pengetahuan hamba tentang hakikat dirinya yang meliputi kemampuan. Jadi kita tahu kemampuan diri kita kan, ia sangat terbatas kan. Kita tak jadi superwoman. Ke ada yang superwoman kat sini? Semua benda je boleh buat. You just name it. Cakap apa? Semua benda aku boleh buat. Masak, okey boleh. Jaga anak boleh. Beranak, boleh beranak. Siapa kata tak boleh beranak? action. Boleh. Semua benda aku boleh buat. Siapa cakap tak boleh buat? Tak boleh. Sebab ada perkara yang kita pasti tak mampu untuk lakukan kerana kalau kita lihat kepada poin yang kedua, kita ada keterbatasan. Itu hamba. Tapi Allah tak ada batasnya. Kita ni ada batas, ada had. Sebab tu kita kata kita ini ialah hamba Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi. Seterusnya kita ada kekurangan. Kalaupun kita ada kelebihan part yang ini, pasti part lain kita ada kekurangan. Kemudian kita ni ada kezaliman. Betul tak? Kezaliman apa tu buat tu? Pemarah. Apa dia? Oh, makcik masuk longkang. Yang seronok makcik masuk longkang tak datang hari ni. Dia absent hari ni. Kalau tak boleh saya usik dia. Itu kezaliman yang kita buat. Okey, kalau kita kata diri kita ni zalim, selalunya kita nampak zalim tu pada orang lain kan? Okey, kalau kita sebagai hamba, kita ni zalim macam mana tu? Kak Nisa dah gini-gini dah. Apa macam mana? Fitri? Fitri pun tengah fikir. Liza. Liza jangan duduk belakang kan saya tak tanya tahu. Saya tanya juga. Tak tahu. Cik Amy tahu tak Cik Amy?
Tak tahu. Apa tak tahu ni? Nak cuti sekolah ni. Oh, dah setahun dah belajar ni. Macam mana? Tak bersyukur. Bermakna kita menzalimi diri kita sendiri. Okey, boleh saya terima satu. Lagi? Berdosa. Okey, okey. Tadi apa tadi cik kata? Siapa tadi cakap tadi? Ya cik. Kalau kita tak buat amalan, kita menzalimi diri kita sendiri. Okey, cantik. Boleh, saya boleh terima. Lagi? Fikir-fikir. Kita tak berdoa buat diri kita. Oh, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab. Oh, macam gitu ya. Kita ingat orang lain tapi lupa pada diri sendiri. Tapi itu kita tak kata kezaliman lah. Apa dia? Tak bersyukur tadi. Siapa dah sebut dah? Cik Ajar sebut tadi. Tak bersyukur, betul. Itu juga antara perkara yang menunjukkan kita menzalimi diri kita sendiri. Tapi kalau yang macam Fitri kata tadi, nak sebut menzalimi diri sendiri, takut terlampau berat sangat lah Fitri. Sebab dia perkaranya agak ringan ya di situ ya. Kalau tentang tak bersyukur tu berat. Tak bersyukur, kita buat dosa kan, apa tu, doa makcik jatuh longkang, itu semua berat. Itu semua berat. Okay? Tapi kalau tentang kita lupa mendoakan diri kita sendiri, itu masih lagi bagi saya tahap yang agak ringan, yang boleh kita kata boleh dipertimbangkan lagi lah. Jangan kita kata menzalimi diri sendiri. Cuma betul, jangan lupa untuk doakan pada diri kita sendiri ya. Jangan fikirkan tentang orang lain. Selalu kan kita nampak begini, memang tak salah ya kita memikirkan tentang kebahagiaan orang lain. Kita fikirkan tentang kemaslahatan orang lain. Tetapi kita kena juga fikirkan tentang diri kita. Okay? Dulu kawan saya pernah nasihatkan kepada saya. Dia kata sebelum kita nak selamatkan orang lain, kita kena selamatkan diri kita dulu. Kalau kita naik flight, kalau berlaku kecemasan, apa dia suruh buat? Betul. Kan? Kita pakai oksigen dulu. Semua diri kita dulu kan. Dia kata budak kecil tu nanti dulu. Kita faham bermakna dalam hidup kita ini, dalam agama juga mengajar bahawa kita ni perlu selamatkan diri kita terlebih dahulu. Jadi apa-apa nak doa, doa untuk diri dulu. Barulah kita doa untuk ibu bapa, doa untuk orang lain. Nak minta ampun pada Allah, ampun diri kita dulu. Baru ya Allah kau ampunkan dia, sedemikian. Baru betul caranya. Okay? So tadi, apa tu bunyi? Sudah berhenti ke? Dah pukul berapa? Oh, dah pukul 11. Faham. Kejap ya. Sikit lagi. Jangan marah. Sikit lagi. Ya Allah. Susah juga kuliah Masjid Gufran ni. Ada buat loceng. Recess time ya. Nak recess time ke? Jangan suruh recess pula. Ada biskut, ada Milo ke apa kan. Nanti suruh buat Milo ke apa. Janganlah nyaya. Lambat saya balik nanti. Okay. So, kita nampak di sini. Kalau seseorang itu dia menzalimi diri dia, ada satu lagi perkara yang lebih dahsyat, iaitu melakukan perbuatan syirik. Okay. Melakukan perbuatan syirik itu merupakan perkara yang kita buat menzalimi diri kita sendiri. Bermakna di sini kalau kita kata zalim, dia bukan hanya orang lain, tetapi boleh jadi kita yang buat kezaliman tersebut. Seterusnya di sini tadi dia kata apa? Dan kebodohan. Kebodohan tu kejahilan lah. Bodoh tu kasar sangat bahasanya. Letak dan kejahilan. Maknanya kita ni ada kejahilan-kejahilan yang ada pada diri kita yang menyebabkan kita tak beramal soleh. Kadang-kadang begitu keadaannya. So begitulah keadaan diri hamba. Juga dia kata pengetahuan bahawa tidak ada sedikit pun kebaikan pada dirinya. Dirinya tidak memiliki kebaikan itu, tidak memberikannya, dan kebaikan itu pun dan kebaikan itu pun tidak pula berasal darinya, serta pengetahuan bahawa pada dirinya tidak ada sesuatu pun. Jadi di sini kalau saya nak datangkan ayat-ayat Al-Quran ya, kita ada banyak ayat-ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang sifat kita ni manusia tabiatnya bagaimana, sehingga kita akan kenal tentang hakikat diri kita sebagai seorang hamba.
contohnya di sini, tak dalam kitab ya, Ustazah bawakan sebagai penambahan pada perbincangan kita supaya kita lebih faham apa sebenarnya yang ingin disampaikan pada perenggan ini. Perenggan ini ingin menyatakan bahawa kita nak jadi hamba Allah yang bersyukur mesti tahu tentang hakikat diri kita. Okey, hakikat diri kita apa tadi? Hamba Allah. Okay? Hakikat diri kita adalah hamba Allah. Yang ada kezaliman, yang ada kejahilan, yang ada keterbatasan dan kemampuan yang tersendiri Allah berikan kepada diri kita. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kepada kita tentang beberapa tabiat penciptaan manusia ni yang memang ada pada diri kita. Yang menunjukkan bahawa kita bukan Tuhan, kita adalah hamba. Pertama, Allah kata apa? Aku ciptakan manusia ini dalam keadaan yang da'ifah. Keadaan yang lemah. Okey, itu dalam surah An-Nisa ayat yang ke-28. Dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-28 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allah sebutkan begini. Allah kata, yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Kita ambil yang hujung tu saja. Okey, wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan kerana manusia itu dijadikan dalam berkeadaan lemah. Jadi ini sifat kita. Hakikat diri kita sebagai seorang hamba, pertama kita kena ingat Allah ciptakan kita dalam kondisi yang sangat lemah. Jadi sebab tu tadi kita bincang kita ada kemampuan yang tersendiri. Kita ada keterbatasan. Dan setiap daripada diri kita unik ya, tak sama. Dan Cik Ana tadi ada kemampuan dia sendiri, tadi Cik Jah pun ada kemampuan tersendiri, dia tak sama. Tapi mungkin boleh sama, ada orang dia sama, oh saya penyabar, saya pun penyabar juga, gitu keadaannya. Okay. Awak pemarah, saya pun pemarah juga, gitu kan. So ada sifat yang sama tapi ada sifat yang tidak sama. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kita dalam keadaan yang berbeza-beza, tetapi yang sama ialah kita lemah. Setiap daripada kita adalah da'ifah, Allah sebutkan. Baik, seterusnya, itu yang pertama ya, kita diciptakan dalam keadaan yang lemah. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kita dalam keadaan yang kita ni sering kali menzalimi diri sendiri dan jahil. Itu sebagaimana tadi sebutkan kan, kita ada kezaliman, kita ada kejahilan. Baik, itu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah Al-Ahzab pada ayat yang ke-72. Allah kata apa? Innahu kana zaluman jahula. Okey, surah Al-Ahzab ayat yang ke-72. Innahu kana zaluman jahula. Ingatlah sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia adalah suka melakukan kezaliman. Jadi Allah ciptakan kita dalam keadaan yang mana kita ada sifat suka menzalimi diri kita sendiri ataupun menzalimi orang lain. Seterusnya Allah kata jahula dan juga mereka suka melakukan perkara-perkara yang tidak patut dikerjakan. Maksudnya perkara-perkara yang jahil. Tadi Allah kata jahula, perkara-perkara yang jahil. Kita tak tahu perkara tu baik ke tidak untuk diri kita. Tapi kadang-kadang kita buat juga. Kita pun tak pasti benda ni okey ke tidak. Kita tak ada ilmu tentang hal itu. Tapi kita masih lagi buat. Kadang-kadang kita pun tahu benda tu tak betul tapi kita masih lagi buat. Tu masalah kita manusia ni. Tahu salah, tak tahu pun salah. Makan tahu banyak-banyak. Tahu pula yang dipersalahkan. Betul tak? Kita berada dalam keadaan yang jahil kerana apa Allah kata? Kita ni bila kita dalam keadaan yang mengetahui kita masih lagi buat salah. Kita tak tahu kita dah buat salah, dalam keadaan kita tahu pun kita buat salah. Sebab tu kita ni jahulah Allah kata. Manusia itu diciptakan dalam keadaan yang dia tak sepatutnya buat perkara yang dia tak perlu buat tapi dia buat juga. Itu Allah sebutkan dalam surah apa tadi? Al-Ahzab ayat 72. Baik, seterusnya yang ketiga, kita ni kan manusia Allah ciptakan dalam keadaan yang terburu-buru. Ajula. Terburu-buru. Dalam surah Al-Isra pada ayat yang ke-11. Allah sebutkan tentang sifat itu. Allah kata, wa kanal insanu ajula. Dan sememangnya manusia itu bertabiat terburu-buru. Semua nak cepat. Maksudnya apa? Tak sabar. Kita tak sabar. Masak nak cepat. Tak? Apa lagi nak cepat? Apa dia? Makan nak cepat.
Kenapa makan nak cepat? Oh boleh rehat. Makan gini. Itu ke makannya cik? Makan nak cepat. Semua nak cepat. Kan dia tak sabar kan? Lagi-lagi kita sekarang semua keadaan yang fast You kat apa? Fast food. Fast apa lagi? Fast pace. Fast pace. Okay. Kan fast pace. Fast pace. Fast and furious. Tak ada. Masa sangat cepat. Betul. Tapi Allah ingatkan itu adalah sifat manusia. Ajulah. Kita sangat terburu-buru. Kita maksudnya kita ni kurang sabar. Semua benda kita nak cepat. Kan? Lagi-lagi orang perempuan. Ke salah saya sebut? Betul. Tak sabar kan? Kita baru suruh suami kita kan, abang nanti tolong angkat kain. Kita tengok dia duduk lagi kan. Terus kita angkat kain. Sindir nampak? Betul lah. Sebab betul keadaannya gitu kan. You nanti you tolong vacuum kan? Hari ni rumah Suami kita main handphone lagi tu. Ya nanti I vacuum. Kita tengok. Padahal baru cakap tadi kan. Sabarlah dulu. Sabar dulu kan. Terus kita dah ambil vacuum. Depan-depan dia kita buat. Sekuat-kuat. Dia punya volume kita ambil yang stage 3 3 kuat kan depan-depan dia. Kaki dia mungkin sondol. Tak sabar kan? Orang perempuan gitu ya. Semua mengaku ya gitu. Saya pun mengaku saya macam tu juga. Saya pun tak sabar. Macam mak saya katakan, kau tunggulah nanti abang kau datang. Dia betulkan. Tak apalah tak sabar. Kita betulkan sendiri. Tak sabar kita. Nak tunggu dia bila. Kita ni nak cepat kan kadang-kadang macam tu kan keadaannya. Kita nak cepat. Semua benda kita nak buat. Mata kita sakit. Kalau tengok benda tu tak settle lagi. Itu memang tabiat orang perempuan. Jadi Allah ciptakan orang perempuan begitu. Nampak tak ada kelemahannya? Sebab kita hamba Allah. Kita tak sempurna. Kelemahannya begitu. Okey. Kemudian yang tadi saya sebut apa? 3 3 ke 4? Pertama tadi apa saya sebut? Nak kena tulis sekejap Tabiat manusia pertama tadi apa dia? Lemah. Okey, lemah. Surah apa tadi? Okey, yang kedua tadi saya sebut apa? Okey, zalim dan jahilan. Dia sekaligus lah ya. Tapi kalau nak pisahkan pun boleh juga. Maknanya nombor 2 tu zalim, nombor 3 jahil. Saya buat gitulah senang. Jadi kita gabungkan ini, sifat ini dalam surah apa tadi? Al-Ahzab. Ayat berapa? 72 kan? Yang keempat? Ajulah, terburu-buru. Betul, tadi saya kata 3 kan sebab saya gabungkan tadi zalim dengan jahil. Okay, sekarang saya dah pisahkan. Maknanya zalim yang kedua, jahil nombor 3. Sekarang nombor 4 tadi terburu-buru. Surah Al-Isra kan? Ayat 11. Tak sabar. Ikutlah apa-apa yang penting faham. Kurang sabar. Bukan tak sabar ya, kurang sabar. Janganlah cakap tak sabar, kurang je Saza. Okeylah, boleh. Kita kurang sabar. Orang lelaki sabar sangat ke? Cool. Kita tak cool lah. Kita orang lelaki relax je. Sabar. Dia datang dia on. Dia dah kecoh orang buat Saya pernah saya cerita sikit lah. Saya pernah pergi ada satu recording lah kuliah kan. Sampai-sampai dia rakaman tu tak ada suara. Live tau, live. Jadi macam kena berhenti kan. Lama. Dalam tu semua orang lelaki. Memang senyap. Dalam keadaan yang tengah gelabah tu tapi senyap. Tak macam ada seorang tu, Saza lah, seorang perempuan. Dia kata apa dengan saya? Saza, saya rasa kalau dalam ni semua perempuan kecoh. Suara
tak ada macam mana ni? Macam mana? Cepatlah dah pukul 8 ni kita nak live semua. Mesti macam kita orang perempuan. Orang lelaki relax je. Tak ada suara macam mana Aku dalam hati, ini ada benda, maksudnya nak live ke tak live ni? Satu benda tak ni. Terus saya tanya, Zaza, kita nak mula ke tak? Kejap. Dia masuk dalam. Senyap juga. Tak ada bunyi apa-apa, senyap je. Akhirnya kata, Zaza, sorry, kita tak boleh live lah malam ni sebab ada masalah teknikal. Oh, lepas tu balik lah. Baliklah macam tu. Nampak orang lelaki, Masya Allah, saya kata. Sebab tu talak tu dekat tangan orang lelaki. Kan? Tenang, orangnya tenang. Bukan satu lelaki tau. Saya kata ada 4 orang lelaki kat situ. Saya bayangkan kalau ada 4 orang perempuan, aku rasa ya Allah, ya Tuhanku. Mana yang ada kamera, mana yang ada sound, mana ada speaker, mana ada mic kan. Semua kecoh. Macam mana? Dia mesti macam gitu. Sebab tu kita dapur tak boleh ada 2 orang kan. Kalau masak, kita kat rumah, menantu dengan mertua susah nak duduk satu kali. Kalau ada tu Alhamdulillah. Memang tu aman damai lah rumah. Tapi kalau tak boleh tu, memanglah nampaknya sebab dia susah. Orang perempuan ni susah. Dia kalau buat benda ramai-ramai, kecoh kan. Lagi kalau ada benda something yang happen, memang susah lah kita nak kata. Tapi orang lelaki Masya Allah, relax je dia. Itulah kita belajar bagaimana tenangnya orang lelaki. Tetapi sifat kita secara umumnya, perempuan ataupun lelaki, kita ada sifat yang terburu-buru. Cuma ada perbezaan penciptaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada lelaki dan wanita. Okey, yang terakhir di sini saya nak letakkannya, iaitu kita ni Allah kata kita ada sifat halu'ah. Halu'ah ni maksudnya apa? Kita ni manusia, Allah ciptakan dalam keadaan yang sifatnya mudah resah gelisah. Dan juga bakhil. Okey, halu'ah tu dia ada 2 maksud. Jadi saya nak letak macam mana? Resah gelisah. Dah resah gelisah pula ya. Ke nak letak resah je? Bimbang. Oh, lagi apa? Khawatir. Lepas tu? Bolehlah. Yang penting faham. Letak je. Letak je apa-apa. Nak letak resah boleh, gelisah boleh, nak letak bimbang boleh, khawatir pun boleh, tak apa. Okey. Kemudian dalam masa yang sama bakhil. Bakhil maksudnya apa? Kedekut, lokek. Jadi ini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah Al-Ma'arij. Dalam surah Al-Ma'arij pada ayat yang ke-19, Allah kata innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu dijadikan bertabiat resah, gelisah, lagi bakhil dan kedekut. Allah terangkan kenapa manusia itu dalam keadaan yang sedemikian. Okey, pada ayat yang berikutnya iaitu ayat yang ke-20, Allah kata kenapa manusia ini dia resah gelisah, idza massahu syarru jazua. Manusia, kita ni hamba Allah, sifatnya kalau Allah berikan kepada kita dengan satu keburukan, kita akan cepat resah gelisah. Okey, panik, resah gelisah, macam rasa kenapa, tak tenang kan, jiwa kita begitu. Fitrahnya, tabiat kita memang begitu. Iza massahu syarru jazua. Jadi Allah guna ungkapan kata jazua. Bermakna jazua itu juga merupakan sifat dan tabiat kita sebagai hamba Allah. Seterusnya Allah kata wa idza massahul khairu manu'a. Tapi masalahnya hamba Allah ini bila dia itu diberikan dengan kebaikan, dia manu'a. Manu'a tu maksudnya dia selalu menahan tangannya. Dia bakhil lah tadi. Sebab tu tadi halu'a tu kan kita bagi kepada 2. Resah dengan bakhil. Saya padam ni boleh doa ni? Takut nak padam nanti tiba-tiba cik kata kenapa padam? Tak pernah tengok balik recording cik Cik, tak ada maknanya aku nak tengok balik recording. Tahu, faham. Tak ada maknanya aku nak tengok balik recording dia. Ya Allah, ya Tuhan, aku dah cukup-cukup lah 1 jam aku dengar kau bebel. Balik nak dengar lagi. Aduh. Okey, tadi kita kata halu'ah kan.
Allah kata apa? Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan halu'a, resah, gelisah iaitu bakhil. Kenapa? Sebab pertama, kalau dia itu Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia dengan keburukan, dia akan jazu'a. Stres, resah. Seterusnya, manu'a. Okay, nanti refer surah Al-Ma'arij ayat berapa tadi saya sebut? 19 sampai 21. Bagus ayat ni. Dia Allah ceritakan tentang keadaan manusia, kemudian golongan-golongan manusia yang mana bebas daripada jazu'a manu'a ini, sebab Allah kata illal musallin, melainkan orang-orang yang salat. Kita kalau jadi orang yang salat, insya-Allah dua sifat ini kita dapat atasi dengan baik. Sebab tu kena jaga solat baik-baik. Okay? Orang yang beriman ini, dia kalau kita nak lihat kebaikan pada diri dia, pada sifat dia, bila dia jaga solat dia. Kalau jaga solat dengan baik, insya-Allah semuanya baik. Tapi kalau kita nampak orang tu je solat, namun masih lagi tak baik, bermakna ada something wrong dengan solat dia. Okay, mungkin dia tak ikhlas dan sebagainya. Ada perkara-perkara lah yang perlu diperbaiki lagi. Jadi ada 5 kan tadi, betul? 5 sifat ataupun tabiat manusia yang Allah ciptakan yang menunjukkan bahawa kita ini hamba. Jadi kalau kita kenal diri kita begitu, maknanya saya ni lemah. Saya ni dalam keadaan yang terburu-buru. Biasa kan? Saya ni dalam keadaan yang kadang-kadang halu'a, manu'a, jazu'a. Semua itulah ada pada diri saya. Bermakna kita ini tahu bahawa kita adalah hamba Allah yang sangat memerlukan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita ini. Jadi sebab tu di sini jelaskan kepada kita pada penggan yang berikutnya, demikian juga dengan sifat-sifat dan kesempurnaannya. Tidak ada sesuatu pun melainkan kenihilan sesuatu di mana tidak ada yang lebih hina dan lebih cacat daripada kenihilan ini. Maka kebaikan yang ada pada dirinya hanyalah sesuatu yang mengikuti keberadaannya. Dan keberadaan ini tidak kembali kepadanya dan bukan pula olehnya. Jika dua pengetahuan itu, pengetahuan pertama apa? Kenal Allah. Pengetahuan kedua, kenal diri sendiri. Okay, jika dua pengetahuan ini telah meresap ke dalam jiwa seseorang, bukan sekadar ungkapan lisan. Maknanya bukan cuma cakap-cakap saja. Oh, saya kenal Allah. Oh, saya kenal diri saya ni hamba Allah. Dia bukan hanya cakap-cakap sahaja. Dia kata apa? Kalau itu bukan hanya sekadar ungkapan lisan, nescaya dia akan mengakui bahawasanya segala puji hanyalah milik Allah. Inilah yang akan mendatangkan satu rasa yang sangat unggul pada diri kita sebagai seorang muslimah untuk mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita dengan keadaan yang sangat meluluhkan jiwa dan raga itu tadi. Seterusnya, dia kata segala sesuatu adalah miliknya dan semua kebaikan berada di atas tangannya. Hanya dia yang berhak untuk dipuji dan disanjung kerana semua kesempurnaan itu, sedang dirinya adalah lebih berhak untuk dicela dan dicerca dan dihina. Siapa saja yang memiliki kedua pengetahuan itu, maka ucapan, perbuatan dan keadaannya akan, siapa saja yang tidak memiliki kedua pengetahuan itu, maka ucapan, perbuatan dan keadaannya akan kacau balau. Kalau bahasa kita kacau bilau lah ya. Dia juga tidak akan memperoleh petunjuk menuju jalan yang lurus yang dapat menghantarkannya ke sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sampai situ saja perbincangan untuk topik ini ya. Sebab yang belakang tu saya tak nak bacalah, dia ulang lagi. Kita kena kenal diri kita bodoh, zalim, buruk, cacat, segala-galanya lah ya. Sifat-sifat hamba itu diulang-ulang kembali untuk menyedarkan bahawa kita ini manusia kosong. Kita tak ada apa-apa dalam kehidupan kita. Oh, dah kemas nampaknya? Saya belum habis cakap lagi. Tak sabar nak balik ya. Oh, nampak sangat suruh berhenti ya. Dah lah Sakinah, penat aku dengar kau berbual ya. Sudah-sudahlah, minggu depan sambung.
Janganlah kemas dulu, sabar dulu. Tunggu saya habis cakap ya. Ya Allah ya Tuhanku. Acik-acik ni, aduh, hai. Susah juga, nanti saya tegur marah. Saya baik bukan budak sekolah. Kalau budak sekolah saya dah marah dah ni. Apa dikemas aku tengah cakap lagi. Okey, saya belum tutup lagi. Sabar. Sabar, yang itulah ajulah betul lah. Nampak sangat terburu-buru Allah ciptakan manusia ni kan. Sangat terburu-buru. Terus dia apply. Dia tunjukkan depan mata saya. Nampak Sakinah, aku ni terburu-buru ni. Okey, apa saya cakap tadi dah hilang dah. Subhanallah. Kita ni sebagai hamba Allah kita kosong. Okay? Kita tak sempurna, tidak ada apa-apa pun yang menjadi milik kita. Sebab itu kita setiap kali selepas solat kita minta kepada Allah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini adalah permohonan kita minta, ya Allah bantu saya. A'inni tu maksudnya ya Allah bantu saya. Sebab apa? Saya hamba. Saya ni tak memiliki segala-galanya. Saya ini adalah tak berkuasa. Jadi saya perlukan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita doa, Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah bantulah saya supaya saya ni ingat kepada Allah. Ingat kepada Engkau. A'inni ala zikrika wa syukrika. Ya Allah bantulah saya supaya saya ini bersyukur kepada Engkau. Ya Allah bantulah saya supaya wa husni ala ibadatik. Supaya saya ini dapat beribadah dengan sebaik-baiknya. 3 perkara ini kita sangat perlukan sebagai seorang hamba Allah. Pertama, ingat Allah. Kedua, syukur kepada Allah. Ketiga, beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Kita minta bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berikan bantuan kepada diri kita. Insya-Allah mudah-mudahan kita semua menjadi muslimah-muslimah yang sentiasa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita sedar kita lemah, kita ni terburu-buru, kita ni ada halu amanu jazua semua itu tadi, insya-Allah dengan bantuan Allah kita akan dapat jadi seorang muslimah yang salihah. Okey, saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.